Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab ni, kitab Siratul Mustaqim. Kita terpinggir kitab Sabil Muhtadin, mukhtasarlah kitab Sabil Muhtadin. Kitab Siratul Mustaqim ni dikarangan oleh Syekh Nuruddin Al-Jinani ni, ulama Aceh. Pada menyatakan syarat sah sembahyang berjemaah, bermula syarat sah sembahyang berjemaah itu 7 perkara. 7 perkara syarat sah sembahyang berjemaah. Pertama, syarat jangan makmum berdiri lebih daripada imam dengan tumitnya atau melampaui pinggangnya pada sembahyang duduk, atau lambungnya dah, melampau daripada lambungnya pada sembahyang berbaring. Nah, kalau pakai baring belakang jadi kira tu lah. Kira pinggir tumit kalau berdiri, pinggir kalau duduk, lambung tu belakang dia kalau baring kan. Dan jikalau imam menyamai imamnya dengan tumitnya, maka iaitu makruh jua, lagi tiadalah hasil pahala berjemaah. Itu mengikut mazhab kita lah. Tapi dari segi dalilnya ada perbahasa lah. Ada 2 dalil yang diperbahaskan ulama. Pertama, memang Ibn Abbas sendiri, Ibn Umar Ibn Abbas, memang Nabi tak sebelah, betul-betul sebelah kanan Nabi apabila semaya tepi Nabi dah. 2 orang dah. Nah, selagi hadisnya diriwayatkan Ibn Umar ni undur sikit dah kerana menghormati Nabi dah. Nabi tanya apa, undur belakang, Nabi suruh duduk sama rata. Dah. Jadi ada bicara pula situ, adakah bermaksud adab lebih utama daripada arahan Nabi ya, ataupun arahan Nabi itu lebih utama dari adab. Ada perbincangan lah. Secara umum dia kata adab setengah Nabi, bila bukan masalah adab asal perintah Nabi, tapi kalau disebabkan dia sangat gerun hormat ke Nabi tu, dimaafkan lah. Bahagia tu juga jadi banyak kali lah. Tapi ikut hadis tu, mengikut kita nak kata 100% batal semaya ke ataupun tidak sah pahala semaya ke, payah juga. Nabi suruh asal-asalnya sama rata, tidak lebih ke depan, tidak lebih ke belakang, tidak undur sikit, memang betul-betul sama rata dah, sama-sama level, betul-betul alik kanan Nabi dah. Itulah hadis benarnya. Cuma dibenarkan Ibn Umar tu undur sikit kerana dia rasa tak layak lah, rasa gerung dengan Nabi tu, dia undur sikit dah. Tu riwayat yang gitulah bahannya. Jadi adakah kita faham dalil tu siapa ke tahap batal semaya ke ataupun tiada sah, tiada hasil pahala jemaah kerana sama rata, sedangkan Nabi suruh sama rata ni nak. Payah dah. Kita kata boleh lah. Cuma boleh undur sikit kalau kita ikut mazhab kita tak. Kalau ikut mazhab lain boleh lah sama rata. Selagi mazhab Maliki gapo lebih pun tak apa dah. Tidak sampai batal pahala, makruh saja dah. Itulah perbahasa dah. Syahadan sunat pada makmum yang seorang lelaki, jikalau kanak-kanak sekalipun, hendaklah ia berdiri belakang imamnya sedikit pada pihak kanan imamnya. Maka jika datang yang lain, berdiri ia pada pihak kiri imam. Ia kata berdiri belakang imamnya sedikit pada pihak kanan. Ni ikut mazhab kita lah. Tapi di segi dalilnya, kita cerita dah perbahasan ni nak ikut asal Nabi, arah Nabi betul-betul balik kanan dah. Cuma ada satu riwayat tu daripada Ibn Abbas ni undur sikit kerana gerung Nabi dah. Adakah imam orang lain serupa Nabi? Orang lain gerung kepada imam orang lain. Nabi tu memang tahap Nabi, bukan biasa lah. Bukan ulama tahap Nabi, tak pelik lah gerung kecil perut kita pun dah. Jadi tu berbahasa dia. Jadi lekane betul lah kira-kiranya. Ikut hadis. Lepas tu kalau mari orang kedua, dia mari ke alik kiri kata dah. Kemudian daripada takbiratul ihram, maka hendaklah tampil imamnya ke hadapan atau pada makmum yang kedua itu ke belakang. Iaitu terafdal. Jadi apabila mari alik memula mari tu alik kanan dah tu imam. Lepas tu mari orang kedua tu alik kiri tu imam dah. Lepas tu dari siapa gitu, lepas takbiratul ihram orang kedua tu lah dah. Maulidnya tu imam pergi depan ataupun makmum pergi belakang dah, ataupun serentak dah. Boleh belakang lah. Tapi hak maulid ni kata orang makmum tu kedua tegak belakang berbanding tu imam dah. Dan jikalau hadir serta 2 orang lelaki
maka bersaflah keduanya di belakang imam terusnya. Tapi kalau mari dua orang dah, bukan mari seorang, mari dua orang dah. Jadi you tengok ada tak imam, dua orang mari duduk belakang imam teruslah. Tak perlu je duduk alik kanan tak imam lah. Dan jikalau hadir serta dua orang lelaki, maka bersaflah kedua-duanya di belakang imam. Gitulah. Jika berdiri keduanya pada pihak kanan imamnya, iaitu makruh jua lagi tiada hasil pahala berjemaah. Siapa kata tak ada pahala berjemaah lah. Sebabnya duduk kali kanan dua. Hak Nabi suruh nak mula mari alik kanan. Mari orang kedua mari duduk alik kiri dia. Dan demikian lagi apabila hadir seorang perempuan atau banyak perempuan, maka hendaklah ia berdiri di belakang imamnya. Kalau seorang tu imam lelaki, rutin lain, duduk belakang sekali lah. Duduk belakang lah, tak perlu duduk kanan kiri dah. Dan sunat berdiri di belakang imam pada saf yang pertama itu lelaki. Kemudian maka kanak-kanak. Pada saf yang kedua, tetapi jika terdahulu kanak-kanak pada saf yang pertama, maka sepatutnya lah mereka itu pada saf yang pertama. Dan kemudian daripada saf kanak-kanak, maka saf perempuan. Ni istilah saf ni. So, lagi masalah hadis Nabi ni. Nabi tak sebut saf pun. Nabi kata, hak lebih dekat dengan aku ni. Istilahnya Nabi orang ahli nuha wal ahlam dah. Orang cerdik lah. Ahli nuha wal alam ni. Nak kata ko orang dewasa pun juga orang hak lebih cerdik lah. Nah. Jadi, moleknya orang hak lebih cerdik. Kalau ibu duduk pun dia pandai baca Quran. Lebih daripada orang tua. Molek dia duduk depan lah. Lepas tu selaginya Nabi kata lepas tu baru kanak-kanak, lepas tu baru ikut fiqh kita ni budak orang tua tina dah. Budak tina dulu barulah orang tina dewasa, orang tua ke apa dah. Jadi kaedah dia gitulah. Cuma laninya dia tidak kata wak sah suku dah. Sini cerita gitu, dia tidak pakai sah wak sah suku dah. Dia kalau tak pernah sah pertama, ada budak-budak tu boleh sah kedua, salah wak sah kedua tu. Pasal ikut kaedah sana, arah sebenar Nabi ni boleh kata wajib dah lah. Penesah. Bukannya kalau ada dua orang tua, hak lain budak, penesah lah. Tak boleh buat sah belakang. Ikut tu. Kalau kita tengok kitab besar kita belakang dah. Kitab ni pun ada bicara gitu dah. Nah, maksudnya kena penesah. Kitab Imam Nawawi Majmu' Syarah Mazhab lagi terai lah bicara. Dia tak boleh. Orang tua ada 3, 4, 5 orang. Orang budak ni 10 orang. Lepas tu, 3 orang duduk depan orang tua, lepas tu buat sah naik budak. Salah tu dia. Dia kena penesah juga. Salah. Dia kena penesah. Pasal hadis tu Nabi suruh penesah. Tak ada Nabi kata buat sah baru budak. Cek tak ada. Semuanya dia ni prioriti ni lebih ke depan tu budak-budak. Orang tua lah. Orang yang dewasa. Kau cerdik sikit lah. Lepas tu baru budak-budak lah. Di segi prioriti yang lebih utama duduk depan lah. Macam majlis lah. Budak kecil kata tak depan kaki gegak gitu lah. Lebih kurang lah. Jadi segi kehormatannya orang VIP dulu duduk depan lah. Gitu keadaannya. Jadi tidak bermakna tak boleh nasuh dah. Dia kena penesah, tak boleh kelanggung pula. Dia kena penesah lebih utama daripada susun ikut ke apa VIP ke apa dewasa ke apa dah. Biar penesah dulu. Dia penesah dulu. Lepas tu kalau tak cukup budak kena isikikan ni dah. Adapun sunat pada imam perempuan yang samanya, perempuan hendaklah ia berdiri pada sama tengah mereka itu. Ikut mazhab kita ni tak payah depan lah. Betul tengah. Dia tak perlu pergi ke depan. Iaitu dia jadi tengah-tengah tu imam. Lepas tu kiri kanan dia makmum tu tahulah dia tengah. Jadi mereka lagi berdiri imam yang uryan yang telanjang ni dan segala makmum yang telanjang pada sama tengahnya. Dan makruh bagi makmum berdiri seorang di belakang saf. Dia katanya kalau mazhab kita ada bincang bab telanjang. Kalau ada pakaian najis belakang, dia molek telanjang dah. Ikut mazhab kita dah. Dah. Tapi kalau telanjang nampak bagai tu molek duduk sama rata lah. Tak nampak canggung. Benar tu imam duduk depan dah. Kalau jadi dah. Bagi tu jadi dah. Kalau jaga kau gapo dah. Makruh bagi makmum berdiri seorang di belakang saf. Maka jika tiada ada tempat pada saf itu, maka hendaklah ia takbiratul ihram serta imamnya. Kemudian maka sunat ia menghela seorang lelaki daripada saf supaya ia bersaf sama-sama dengan dia. Dah. Kalau dia ni tak ada, dia tak boleh belakang saf, dia ada bahan ni. Ada setengah kata tak sah ni dah. Semai belakang sah ni. Ada pendapat sahabat lagi lah nama dia. Jadi ada khilaf. Ada setengah kata sah tapi makruh. Sini kata makruh lah.
Kalau nak elak makruh ni, dia kena tarik lah. Dia akad takbir dulu syarat dia ada. Mengikut mazhab kita tak boleh sentuh sebelum akad takbir dah. Dari segi kaedah ni kata serupa je lah. Akad kalau seolah-olah ganggu semaya lah ke apa dah. Tapi lah lebih kurang lah. Tak apa berlaku sebenarnya. Jadi nak tarik sebelum ke selepas. Bila kira dari segi dalil tak jelas mana dah. Yang akhir tak ni kena bunuh hentikan tu tak. Dia tarik daripada belakang, tariklah ke depan dah. Tak tahulah berarti semaya kedok dah. Tapi mengadap ke belakang, tarik dah. Dan sunat menurut oleh yang dihilai itu dah. Orang tarik tu kena turun ke bawah lah. Nah. Tapi gitulah kalau orang tak biasa, tak ngaji, tak tahu apa tarik dia ni nak. Nah. Cuek saja ni tak jadi mana tarik sikit dah. Cuek apa hal ke apa dah. Jadi tarik kata hello tarik dah. Jikalau menghela, menarik dahulu daripada takbiratul ihram maka itu haram juga mengikut mazhab kita ni haram tak boleh kata dah. Tarik dulu sebelum akad takbir. Nak akad takbir tu baru tarik. Lepas tu bergerak banyak baru gaya pula dah. Dah lah kita ni bincang mazhab kita ni strict sangat bab gerak banyak ni. Kedua, syarat bahawa makmum itu hendaklah mengetahui jika dengan zonnya sekalipun akan perintah sembahyang imamnya dengan dilihatnya atau dengar suara imamnya atau suara membaliknya. Jadi, tahu pergerakan imam lah. Syarat ikut imam ni. Ini syarat kedua dah. Syarat pertama tadi, apa ni? Jangan makmum berdiri lebih daripada imam lah. Gitu dah. Itu syarat pertama, panjang, hura-hura dah. Yang kedua, baru kita masuk ni, makmum tu tahu pergerakan imam dah. Walaupun dengan zon lah, dengan speaker ke, dengan suara imam ke, ataupun tengok sendiri, ataupun dengan suara membalik dia. Membalik ni orang jenis apa suara tak bila ke apa berderah suara dah. Ketiga, syarat bahawa hendaklah berhimpun imam dan makmum pada suatu tempat. Maka perhimpunan keduanya itu dengan 4 perkara. 4 perkara pula. Jadi, syarat ketiga ni setepat dengan tempat lain ni. Walaupun dengan tempat lain tu. Bangunan lain dah. Kat Masjid Mekah tu, hotel-hotel tu. Dengar bag apa kau tu email lah. Jadi kita dalam hotel dah. Boleh ke tempat lain tu lah. Itu perbincangan kata tak boleh. Itu kena duduk tempat sama dah. Masjid sama. Dihalau oleh dinding ke apa tu. Kalau boleh sama lagi, kira boleh lah. Tapi tak boleh tempatnya berlain. Dari hotel walaupun kita dengar setam mana pun tak boleh lah. Dari TV tak boleh lah. Jadi syarat dia 4 perkara lah. Nak tahu dia setepat tu, berhimpun setepat. Pertama, dia kalanya pada suatu masjid, maka solat baginya itu jikalau terjauh atau melintang dia di padang sekalipun, seperti telaga atau rumah yang terus pintunya jikalau tertutup sekalipun, dengan syarat dapat bertemu kedua-duanya. Tetapi jikalau ada pintu itu terkunci atau terpaku, maka tiada sah sembahyangnya keduanya. Kedua, sekat tu lah. Jadi dia kena sambung dengan imam lah. Syarat pertama ni. Lepas tu lagi, kalau jauh setengah mana pun, kalau sambung dengan imam tu nampak ataupun sambung dengan makmum siapa tu imam. Ataupun dalam masjid sendiri, masjid yang besar sampai seluruh seperti ada pada setengah mana pun besar masjid tu dah. Tertelaga ada gapo terlindung. Sekat sikit dah. Tapi dia situ sambung lah, boleh pergi mari dah antara tu imam tu jika sah maya dah. Kalau dalam masjid yang sama lah. Yang kedua, ada kalanya imam dan makmum itu lain daripada masjid, seperti pada suatu padang. Jadi pertama masjid yang sama dah. Walaupun jarak tu jauh dekat oleh apa-apa sikit dia, tapi sama lah. Yang keduanya, dia kata di tempat berlainan. Itu imam dengan makmum tu di pada, bukan di masjid. Ketiga, ada kalanya imam dan makmum itu pada suatu rumah, maka syaratnya jangan jauh antara imam dan makmum dan antara tiap-tiap dua safnya daripada 300 hasta. Jadi 300 hasta jarak makmum atau imam ni, ataupun antara saf dengan saf yang berputus tu, boleh nampaklah 300 hasta. Jauh 300 hasta ni per meter. 100 kau dekat 100 meter gitu. Lepas tu, dan lagi syaratnya janganlah ada antara keduanya itu dinding yang menegahkan lalu atau penglihat daripada keduanya itu. Sekat terus tak boleh lalu dah. Kalau dapat depan tu dinding tapi boleh sambung dengan sah lain ke apa tak apa kan.
Tetapi tiada ngapa melintang dia di jalan raya atau sungai yang besar atau laut antara dua bahtera. Dan demikian lagi tiada ngapa kalau ada salah seorang daripada keduanya, seorang di atas dan seorang di bawah. So, Tok Imam atas ke Tok Imam bawah boleh berlaku dah. Ada masjid-masjid ni Tok Makmum dari atas dah. Tok Imam dari bawah dah. Maka syaratnya hendaklah berbetulan keduanya itu jikalau dengan setengah tubuh sekalipun. Ya, jangan lebih lah dari jarak Tok Imam ni biar dapat daripada makmum lah. Dia keempatnya, syarat keempatnya, ada kalanya salah seorang dalam masjid dan seorang di dalam masjid, maka syarat jangan lebih jauhnya itu 300 hasta yang dikira-kirakan pada kesudahan masjid. Hujung pagar masjid tu siapa kau? Luar masjid tu jarak 300 lah. Kalau masjid tu dulu masjid kecil, gitulah dah. Orang pelipah luar masjid dah. Tetapi makruh tertinggi salah seorang daripada imam atau makmum dengan tiada hajat dah. Tu imam dek bawah ke imam dek atas kau, makmum dek bawah. Tak sama level ni kata makruh kalau tak ada hajat lah, tak terpaksa dah. Keempat, kau tak ada apa syarat keempat. Dari satu tepat ni, keempat syarat satu tepat tu. Seorang masjid dan seorang lagi di luar masjid, tapi syarat dia tidak lebih daripada 300 hasta daripada pintu pagar masjid gitulah nah. Tapi kalau tinggi dengan rendah ni jadi makruh lah kalau tak ada hajat lah. Yang keempat ni syarat tadi nak tentu seorang masjid. Nah, dah ada tempatnya sama dah. Tu baru syarat pertama. Jadi ketiga tadi syarat dari satu masjid. Kedua, tahu pergerakan Tok Imam dah. Pertama jangan lebih daripada Tok Imam lah. Pertama dan keempat ni kita bincang syarat hendaklah makmum berniat akan mengikut imamnya. Jadi ni ikut imam, dia kena niat ikut imam baru jadi ikut jemaah ni. Atau niat berjemaah atau makmum maka jika mengikut imam, mengikut makmum akan imamnya dengan tiada berniat atau serta syak dalam niat, maka batallah sembahyangnya. Dia kata batal lalu dah. Dia kena tak boleh syak-syak dah. Ikut imam qada pun lah. Ikut kata asal dah. Yang kelima lah, syarat kelima ikut imam ni jadi sembahyang jemaah, syarat hendaklah ia muwafaqah akan perintah sembahyang imam dan makmum pada segala perbuatan sembahyang. Sama perbuatan imam dah. Maka jika bersalahan kedua-duanya seperti sembahyang fardu dengan gerhana, sembahyang solat gerhana dah, atau jenazah, maka tidak sah ikut dia. Betul serupa lah, muwafaqah ni sama dah. Sembahyang tu sama-sama jenis yang sama. Kalau sembahyang gerhana 2 kali rokok, 2 kali sujud dah, jadi pelik lah. Jadi sorakat 2 kali rokok lah. Ikut mazhab kita pendapat tu lah muktamad lah. Jadi kita boleh lah gitu dah. Sembahyang jenazah tak boleh, tak ada rokok, tak ada sujud dah. Adapun sah sembahyang fardu di belakang imam yang sembahyang tasbih dan sembahyang zuhur. Di belakang sembahyang asar dan maghrib dan sembahyang qada di belakang sembahyang adat tunai. Dan sah sembahyang fardu di belakang sembahyang sunat dan sebaliknya. Boleh lah ke mazhab kita ni seiman niat lain pun tak kisah. Mazhab Hambali ke Hanafi tak boleh dah, dia kena sama dah. Mazhab Syafi'i ni dia tak apa terbalik ya. Tok imam niat lain, makmum niat lain akan bentuknya sama sembahyang tu dia boleh ikut dah. Syarat hendaklah ia muwafaqah dengan imamnya, jangan ia keenam dah, syarat keenam dah. Syarat ikut sembahyang jemaah ni hendaklah ia muwafaqah dengan imamnya, jangan ia mukhalafah bercanggah pada sunat yang dikerjakan imamnya atau yang ditinggalkannya seperti sujud tilawah. Maka dikerjakan makmum atau aksunnya, atau ditinggalkan imam at-tahiyat awal, maka dikerjakan makmum, maka batalah sembahyangnya. Dia tak boleh bercanggah. Tok imam tak baca doa kunut, kita baca doa kunut, bercanggah saja. Tok imam baca tahiyat awal terbangun dah, kita tak usah kahkim baca tahiyat awal kot. Tok imam bangun dah. Kita kahkim tu walaupun kita kata sunat besar tu ataupun ada setengah kata wajib, kita batas sembahyang dia kerana bercanggah lah tok imam dah. Tok imam sujud sejadah tilawah ke apa dah, masa pagi Jumaat kita tak usah sujud sejadah, batal sembahyang kita dah. Itu jika diketahuinya lagi dengan disengajakannya, kalau tahu hukum dia lah. Tapi jika dikerjakan imam tahiyat, maka berdiri makmum iaitu dengan lupanya. Dah. Maka wajiblah ia kembali, jika tiada ia kembali maka batallah sembahyangnya itu. Jadi dia
Setiap email ni duduk tahiyat awal dia ngoyak punya ngoyak bikah bangun dia. Ngatuk bikah bangun padahal tu email tengah tahiyat awal. Jadi dia kena sujud. Dia kabar dia kena terus duduk antara dua sujud. Antara duduk tahiyat awal lalu. Walaupun terbang pun kena tunjuk semula. Wajib itu tidak batas semuanya. Kalau tunggulah tu email benda sunat tak boleh. Dia turun balik dah. Ketujuh, syarat hendaklah ia mengikut imamnya iaitu membawa takbiratul ihram kemudian daripada takbiratul ihram imamnya. Jadi sudah takbiratul ihram imam baru dia boleh takbiratul ihram. Jika ia menyamai imamnya dengan takbiratul ihram maka batallah semuanya itu. Kalau serentak sama dengan tu imam, batal semuanya dia. Dan demikian lagi batal semayang jika dia sengaja mendahului imamnya dua rukun fi'li. Jika rukun yang pendek sekalipun. Dua rukun fi'li walaupun rukun pendek. Tidak kah? Tidak antara sujud tu rukun yang pendek dah. Jadi kalau dua kali rukun, contohnya makmum ni sujud dah. Padahal kan untuk imam ni baru nak iktidal, kalau tak ada iktidal baru rokok dah. Rokok makmum sampai sujud dah. Jadi dia dua kali dah lebih dah. Batal lah semuanya dia. Umpamanya rokok makmum dahulu daripada imamnya, maka apabila dia kendaki imam rokok, maka bangkit ia, maka apabila ia bangkit imamnya, maka ia sujud. Atau ia terkemudian daripada imannya dengan dua rukun yang pendek sekalipun. Umpama rokok dan iktidal dan tidak tunduk akan sujud. Maka makmum itu lagi berdiri atau sujud imam pada sujud yang kedua. Dan berdiri lalu membaca Fatihah lalu tidak tunduk akan rokok. Maka makmum itu lagi duduk antara dua sujud dengan tiada uzur. Maka batal lah semuanya. Dia ada uzur, ni ada bahan dia. Kalau dia dua rukun panjang, kalau uzur, contohnya orang baca Fatihah tak habis dan dia ni baca lambat. Kira uzur ke itu dah. Kalau sengaja lewat cepat dua kali rukun pun batal. Kalau sengaja atau tak sengaja pun tak boleh juga. Kalau cepat, kalau lambat ni dua rukun yang pendek pun tak boleh juga. Tapi tak bahasa apa batal kalau ada uzur lah. Contoh baca Fatihah tak habis. Tetapi jika ia mengerjakan segala perbuatan sembahyang bersama-sama dengan imamnya atau ia mendahului imamnya atau mengemudiankan dengan suatu rukun yang fi'li perbuatan, maka itu tiada membatalkan sembahyang itu. Kalau serentak tak batal lah. Sama serentak nanti imam lah. Tak boleh juga makruh dosa tak. Ataupun dia pelambat dah. Pelambat. Lambat rukun dah. Adapun jika yang mendahului daripada imannya dengan suatu rukun yang fi'li iaitu haram juga dah. Cepat daripada imam walaupun tak batal lagi mengikut mazhab kita untuk sampai dua kali. Melebihi dua kali tak batal lagi tapi dosa besar dah, dosa lah. Tetapi jika ia mengerjakan segala perbuatan sembahyang masalah jikalau seorang terkemudian daripada imannya sebab uzur, seperti lambat membaca bacaan yang fardu, Fatihah lah. Padahal membaca itu dengan tiada waswas atau tiada ia masbuk. Maka lambatnya itu kerana ia masyghul sibuk membaca wajah tu dan uzur atau rukuk imamnya, maka ia syak pada membaca Fatihah atau ia ingat pada meninggalkan Fatihah. Atau ada imamnya itu pantas membaca lalu rukuk atau ia dan rokok dan imam makmum itu belum lagi tamam membaca Fatihah, belum sempurna baca Fatihah lagi, maka iaitu uzur tiada mengapa terkemudian hingga 3 rukun yang lanjut yang panjang sekalipun. Dan jika terlebih demikian itu, maka hendaklah ia berniat akan mufaraqah daripada imamnya jika dia kendakinya, atau ia muwafaqah dengan imam serta meninggalkan pembacaan dirinya, maka hendaklah ia membawa serakaat kemudian daripada salam imamnya, maka perintah yang tersebut itu pada makmum yang muwafaqah dengan imamnya. Jadi cerita gini ya. Tak boleh lewat sikit sampai 3 rukun panjang ni, orang hak baca lambat, dia baca Fatihah tu lambat. Orang hak baca imam cepat tu. Okey, sibuk baca Fatihah tu boleh siapa kau 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ni pertama tu rokok iktidal tu tak. Lepas tu sujud. Sujud tu rukun yang kedua, rukun panjang dah. Lepas tu duduk antara sujud tu rukun pendek dah. Rukuk sujud yang ketiga dah. Masa sujud ketiga tak rokok lagi orang ni. Siapa tu lah. Dia kena rokok paling kurang masa tu. Kalau tidak tak boleh lah. Tak sah main dia ataupun dia sah lagi, dia kena batal rakaat tu, dia kena tunggu dia ban sah rakaat dia dah.
Jadi ni kira sekerentak ni email lah. Yang ni yang mendapat ketika membaca Fatihah satu email lah, sempat baca Fatihah satu email. Adapun makmum yang masbuk melewat lah. Itu yang tiada dapat ketika membaca Fatihah satu imamnya. Imam bagi tu email Bismillahirrahmanirrahim, tu email rokok dah. Dan dia tidak baca benda lain, dan dia tidak ucap benda lain dah. Benda sunat. Itu baca Fatihah, maka masa tu dia kena ikut email tu. Maka apabila rokok imamnya dan ia lagi membaca Fatihah, maka jika ia masyghul dari dahulu daripada Fatihah akan membaca wajah tu atau a'udzubirabbin nas, atau ia diam atau mendengar baca imamnya, maka wajiblah ia membaca Fatihah sekadar ia masyghul akan yang demikian itu, sekadar dia sibuk dengan benda lain lah. Sepatutnya baca Fatihah itu dah. Maka jika dapatnya imam dalam rokok, maka diperoleh dah rakaat serakaat. Jika tiada demikian, maka luputlah daripadanya serakaat. Maka wajib ia muwafaqah serta imamnya. Kemudian daripada salam imamnya, maka dibawanya serakaat lagi. Dah. Jadi ginilah dah. Kalau dia dah, dia kena rokok bersama tu imam lah. Nah. Kalau tak boleh lah dia sibuk nak baca sunat-sunat lain tu. Dia kena hak wajib saja dah. Tiba dia terus baca hak lain, dia kena boleh baca Al-Fatihah sekadar lama dia baca tu, lepas tu kena rokok lah, kena ambat tu imam dah. Dan jikalau tiada ia masyghul akan membaca tersebut itu dan hendaklah ia memutuskan baca Fatihah, ia rokok serta imamnya terus supaya beroleh serakaat, maka Fatihahnya itu ditanggung imamnya. Maka jika tiada rokok serta imamnya, maka luputlah rakaat itu, lagi batallah sembahyangnya. Kalau dia memang lewat dah, tak dia baca Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia baca pun habis juga Fatihah dah. Ikut mazhab kita batal lah. Ada mazhab lain tak batal apa ada dah. Dan yang bunyinya kita kira batal kerana dia ni telah bercanggah dengan imam. Sepatutnya apabila akad takbir tu imam rokok, kata kena rokok lalu lah. Walaupun tak dia baca Fatihah, kira dia rakaat tu dan Fatihah tu ditanggung oleh imam dah. Dan jika lambat kerana menyudahkan Fatihahnya hingga tidak tunduk imam kepada sujud, maka batallah sembahyangnya. Lebih 2 rukuk tu batal sembahyang dia dah. Kalau itidah tak apa lagi sampai sujud dah. Dah. Kalau tanpa uzur tadi, kalau uzur boleh lah sampai 3 rukuk yang panjang. Kalau tak uzur jangan lebih daripada 2 lah. Contohnya dia tak rokok lagi. Tu imam tu rokok, lepas tu itidah, nak sujud lah. Nak sujud tu sepatutnya dia kena rokok dah. Kalau dia masyghul tadilah, kalau dia sibuk baca benda lain dah. Kalau tak sibuk baca benda lain, dia kena tu lah rokok bersama tu imam, kerana tu imam tangguh di Fatihah dia. Fasal pada menyatakan masbuk mendapat serakaat serta imam bermula. Barang siapa mendapatkan imam yang bertaharah dalam rukuk, suci lah dan rukuknya dengan yakin, ia tamakninah serta imamnya yakin dia boleh sempat tamakninah bersama imam dalam rukuknya dahulu daripada bangkit imam pada itidah tu sekurang-kurang rukuk, maka didapatnya lah rakaat itu. Tetapi jika dapatnya akan imam yang berhadas, imam yang kena najis, atau dapatnya akan imam pada rokoknya yang telah yang lupa berdiri kepada rakaat itu, atau didapatnya akan imam pada qadar kurang pada jenis yang kedua dalam sembahyang gerhana, maka tiadalah dapatnya rakaat itu. Jadi kiranya bila rakaat tu dia kena yakinlah sempat rokok bersama imam. Kalau tak yakin dia sempat rokok bersama imam, tak ada tamakninah bersama imam masa rokok, maka tak boleh rakaat tu dah. Dia kena tambah lah, rakaat tu tak jadi dah. Ataupun kalau tak imam tu betul lah, tu imam dah, tapi masalah tu imam tu tak ada semaya, batal semaya ke apa dah. Jadi tangguh semaya je semaya Fatihah kan tak mengikut mazhab kita, insya-Allah tak tangguh lah Fatihah tu. Sebab dia berhadah. Apabila berhadah, kira tak jadi juga rakaat tu lah. Dia kena tambah serakaat lagi. Padalah sekat tu, wallahualam, kita sama lepas ni perbincangan tentang solat Jumaat dan solat masbuk mafi. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.